Okey, selamat datang ke channel Sehariza. Kita jumpa sekali lagi. Kali ini sumber tenaga satu. Ada sumber tenaga, jadi saya bagikan video ni kepada dua bahagian. Ini bahagian pertama, sains tahun 4. Okey, supaya dia tak panjang sangat. Sekali boring pula. Okey, kita teruskan. Sumber tenaga. Okey, matahari. Ini gambar ni dia ambil dekat tepi bendang waktu bila ni? Sunrise. Waktu sunrise gambar ni. Matahari. Right. Okay, matahari. Matahari adalah sumber tenaga utama di dunia. Dunia kita. Matahari sumber tenaga yang paling utama untuk semua kehidupan. Secara langsung, secara tidak langsung, semua tenaga berasal daripada matahari. Itu betapa pentingnya matahari. Bila matahari tak ada, habis. Itu yang dikatakan kiamat tu. End of the world. Berakhirlah dunia ini. Okay. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses di mana dia membuat makanan dia perlukan cahaya matahari. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tak boleh buat makanan. Dan kita pun tak ada makanan. Orang kata tak apa, kita tak ada makan, kita boleh makan lembu. Makan lembu apa? Lembu bukan rumput. Rumput tak ada, lembu nak hidup macam mana? Itu semua ada kaitan dengan cahaya matahari. Jadi matahari ini adalah sumber tenaga yang paling utama dan yang paling penting sekali. Matahari membekalkan tenaga dalam bentuk cahaya dan haba. Dalam bentuk tenaga cahaya, dia terang. Lepas kita dapat wujudkan bentuk dalam bentuk tenaga suria. Kemudian tenaga haba, kita rasa panas. Bumi panas, tak sejuk, jadi boleh ada kehidupan. Itu antara matahari membekalkan tenaga dalam bentuk cahaya dan dalam bentuk tenaga dalam bentuk tenaga haba suria. Ini adalah matahari. Ini ingat, matahari adalah sumber tenaga utama di dunia yang paling penting. Okay, kita teruskan. Nampak suka tengok sunrise? Saya suka. Angin. Angin. Jangan naik angin sudah. Baik. Angin memutarkan bilah-bilah kincir angin dan turbin menghasilkan tenaga kinetik. Kincir angin ni angin ni dia putarkan kincir angin dan turbin. Turbin dalam ni dia bergerakkan. Dia putarkan. Bila dah putarkan menghasilkan tenaga kinetik. Tenaga kinetik yang hasil daripada pergerakan kincir yang di dalam ni ditukarkan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni pula disalurkan melalui kabel terus turun ke bawah, disalurkan kepada ke grid talian negara tersebut. Ini angin. Angin ini antara sumber yang sedang dimajukan, diguna dengan meluas di kebanyakan negara. Di Malaysia ada. Di Malaysia ada. Kamu search tengok. Kalau tak silap, di Terengganu, di Pulau Perhentian, mereka gunakan kincir angin untuk menjanakan tenaga elektrik. Jadi selagi angin itu ada, selagi itu ada. Angin itu tak ada, dia tak ada. Itu kelebihan dia, angin. Penggunaan angin, sumber angin untuk menghasilkan tenaga. Okey, boleh. Tapi tengok kawasan juga lah. Ada setengah kawasan tu kalau angin dia slow sangat, kalau tak ada angin tak boleh juga. Makanan. Kek. Ini kek ni gambar kek hari birthday. Birthday lepas beli kek ni, right. Makan. Ini cerita dia. Cerita kek pula. Okey, kita makanan. Sumber tenaga yang seterusnya adalah makanan. Manusia dan haiwan mendapat tenaga daripada makanan yang dimakan. Bila kita makan, kita dapat tenaga. Kita tak makan, tak dapat tenaga. Mudah, simple macam tu. Okey. Ini tempat yang ni terlindung sikit. Tenaga yang tersimpan dalam makanan merupakan sumber utama tenaga bagi manusia dan haiwan. Kita manusia dan haiwan ni
perlukan tenaga. Dengan makan baru dapat tenaga. Tak makan, nak gerak, nak cakap, yang sekarang nak cakap pun tak boleh. Tak larat. Contohnya macam kalau tak makan lama tu bulan puasa okey lagi. Katalah 2-3 hari tak makan. Memang tak larat. Segala bentuk makanan ni akan disimpan dalam badan kita, kemudian akan digunakan untuk kita buat kerja. Jadi bila kita tak makan, tak simpan dalam bentuk lemak, dalam bentuk karbohidrat, dalam bentuk lemak dalam badan, kita tak larat nak buat kerja, tak ada tenaga. Yang tu tak ada tenaga lah. Aku tak ada tenaga nak buat kerja, tak larat. Kenapa sebab? Pasal tak makan. Pasal tak makan sebab kurang. Jadi kena makan. Makan makanan yang berkhasiat. Kek ni sekali-sekala boleh lah. Kalau tiap-tiap hari makan kek tak boleh, tak bagus untuk diri kita. Okey. Ini makanan. Salah satu sumber yang membekalkan tenaga kepada kita. Sumber apa simpan dalam ni? Bentuk tenaga apa? Nanti kita tengok dalam bentuk tenaga apa disimpan dalam makanan. Okey. Boleh faham setakat ni? Ya, di dalam badan kita, bila kita makan, makanan tersebut disimpan dalam bentuk lemak. Badan yang lemak. Tapi kalau lemak banyak sangat pun tak bagus lah. Okay, makanan karbohidrat membekalkan tenaga. Gula membekalkan tenaga segera. Sebab tu setengah tu bila orang tu bila dia gula rendah, dia minum banyak gula, dia makan gula, sekali dia okey balik. Sebab gula ni membekalkan tenaga yang segera. Tapi kalau banyak-banyak gula pun tak bagus. Karbohidrat, kita tengok makanan apa yang ada karbohidrat dan lemak. Jadi yang lemak banyak tu banyak tenaga dalam badan kita. Dia nak proses lagi, hasilkan tenaga. Okey ya? Boleh? Faham tak gaduh makanan? Terusnya, bahan api fosil. Bahan api fosil adalah seperti arang batu, petroleum dan gas asli. Bahan api ini dibakar bagi menghasilkan tenaga haba yang ditukarkan kepada tenaga elektrik di stesen janakuasa. Di stesen janakuasa ni, mereka guna bahan api fosil. Bahan api ini juga digunakan untuk menggerakkan enjin kenderaan petrol dan diesel. Hasil penapisan petroleum tu menghasilkan petrol dan diesel digunakan dalam kenderaan. Arang batu, gas asli banyak digunakan dalam stesen janakuasa untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, boleh faham dekat ni? Boleh faham okey? Ini adalah sumber 4 dulu. Kita sentuh dulu 4 sumber tenaga. Sumber-sumber yang menghasilkan tenaga kepada manusia. Okay, yang pertama matahari, angin, makanan dan bahan api fosil. Jadi saya harap kamu dapat faham tentang 4 sumber tenaga utama yang ni dulu. Okey, kita akan sambung ke sumber tenaga yang ada lagi 5. Okey, 5. Okay, jangan lupa subscribe dan like channel Syah Rizal. Okey, jumpa lagi. Selamat maju jaya.